Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita lagi dalam kelas sains tahun 4 bersama Cikgu Lin. Pada hari ini, kita akan belajar unit 6, punca, kesan dan cara mengatasi pencemaran air. Murid-murid dah sedia nak belajar? Jom, mari kita mulakan. Tajuk kita pada hari ini adalah Unit 6, Air. Standard kandungan kita 6.2, Pencemaran air. Standard pembelajaran kita pula adalah 6.2.2, Menyenaraikan punca pencemaran air. 6.2.3, Menyatakan kesan pencemaran air. Dan 6.2.4, Memerihalkan cara mengatasi pencemaran air. Sebelum kita mulakan, murid-murid diminta membuka buku teks pendidikan sains sosial dan alam sekitar tahun 4 di muka surat 41 sehingga muka surat 43 dan buku aktiviti di muka surat 34 sehingga muka surat 36. Baiklah murid-murid, tahukah kamu apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejal, cecair dan gas. Ia menjejaskan kegunaan dan fungsi air tersebut kepada manusia dan hidupan lain. Pencemaran air berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Namun, 80% laut yang tercemar berpunca dari kesilapan manusia sendiri. Punca pencemaran air yang pertama adalah pembuangan sampah. Yang kedua, pembuangan sisa toksik. Dan yang ketiga, tumpahan minyak. Punca pencemaran air yang pertama adalah pembuangan sampah. Punca pencemaran di Malaysia datang dari masyarakat Malaysia sendiri yang suka membuang sampah ke dalam sungai. Sikap ini yang tidak terkawal menyebabkan sungai tidak lagi selamat untuk sebarang aktiviti. Ini dapat dilihat di sungai-sungai sekitar Lembah Kelang. Punca pencemaran air yang kedua adalah pembuangan sisa toksik dari kilang. Ini kerana ada pihak yang tidak bertanggungjawab membuat pelupusan bahan buangan kilang terus ke dalam laut dan sungai untuk menjimatkan kos pelupusan tanpa memikirkan kesan buruknya nanti kepada manusia dan alam sekitar. Punca pencemaran air yang ketiga adalah akibat tumpahan minyak. Antara punca terjadinya tumpahan minyak ialah pelanggaran kapal di laut dan berlakunya kebocoran tangki minyak. Contohnya, pelanggaran kapal MV Weli dengan kapal MT Bunga 3 yang membawa 61,000 lebih tan metrik minyak tanah telah menyebabkan laut Tanjung Ayam mengalami pencemaran yang sangat teruk. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kamu telah ditunjukkan tentang punca-punca pencemaran air. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah kesan pencemaran air kepada kehidupan. Kesan pencemaran air adalah seperti yang berikut. Yang pertama, hidupan air akan mati. Yang kedua,
air menjadi kotor. Yang ketiga, kekurangan air bersih. Dan yang keempat, kesihatan akan terjejas. Pencemaran air akan menyebabkan hidupan air mati. Sisa toksik daripada industri yang dibuang menyebabkan sisa kimia terkumpul di laut dan sungai dan pH air juga akan meningkat. Sisa perindustrian sering mengandungi banyak sebatian toksik yang merosakkan kesihatan haiwan akuatik dan makanannya. Racun boleh menyebabkan kesan yang boleh membawa maut dan kehilangan habitat kepada kehidupan haiwan. Sebagai contoh, perairan di Terengganu tercemar akibat pembuangan sisa domestik ke dalam laut menyebabkan penyu mati kerana termakan plastik. Kesan pencemaran air juga akan menjadikan air kotor dan kita kekurangan air bersih. Sisa kumbahan dan sisa toksik yang terkumpul di permukaan air akan mengurangkan kualiti air manusia dan alam sekitar untuk kehidupan laut. Air yang kotor akan mengurangkan jumlah cahaya matahari yang dapat menembusi air sekaligus mengganggu fotosintesis tumbuhan akuatik dan aktiviti mikroorganisma. Akibatnya, kandungan oksigen juga akan berkurang. Kesan pencemaran air juga akan menjejaskan kesihatan. Kehidupan laut seperti ikan dan kerang yang ada di dalam laut dimakan oleh manusia boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Manusia akan terkesan secara tidak langsung kerana air adalah keperluan asas dan sumber makanan manusia dan juga haiwan. Kandungan bahan kimia yang dibuang ke dalam laut akan menyebabkan keracunan dan penyakit seperti taun, penyakit gatal-gatal dan alahan serta jangkitan kuman. Contohnya, yang berlaku di Teluk Minamata, Jepun yang mana pencemaran toksik menyebabkan manusia menjadi sakit kepala, kebas-kebas dan jarak penglihatan menjadi kabur. Baiklah murid-murid, kamu telah belajar apakah punca-punca pencemaran air dan kesannya kepada kehidupan. Sekarang, mari kita lihat pula apakah cara-cara untuk mengatasi pencemaran air. Kita bertanggungjawab menjaga sumber air daripada tercemar. Yang berikut ialah cara-cara untuk mengatasi pencemaran air, iaitu mematuhi peraturan, menyertai kempen, menjalankan gotong royong dan menghadiri ceramah kesedaran. Cara mengatasi pencemaran air yang pertama adalah mematuhi peraturan. Kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab haruslah mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Pihak kerajaan melalui pihak berkuasa perlu bertegas dan menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan. Antara undang-undang yang perlu dikuatkuasakan ialah Seksyen 25/3 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Cara mengatasi pencemaran air yang kedua adalah dengan menyertai kempen. Kempen Cintakan Sungai
perlu digiatkan melalui pelbagai medium sama ada melalui poster, iklan televisyen dan juga hebahan di media sosial. Media massa dan media elektronik perlu memainkan peranan yang penting bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya pencemaran air. Selain itu juga, sikap cintakan kebersihan perlu dipupuk semenjak dari kecil lagi. Ibu bapa dan guru-guru perlu memainkan peranan sebaik mungkin dalam hal ini. Cara mengatasi pencemaran air yang ketiga adalah dengan menjalankan gotong royong. Kebersihan air adalah tanggungjawab kita bersama. NGO malahan penduduk tempatan boleh menjalankan aktiviti pemeliharaan sungai seperti gotong royong membersihkan sungai yang tercemar. Justru, kita juga boleh mengambil peluang menyumbang kepada kesejahteraan alam sekitar kita dengan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Dan yang terakhir adalah menghadiri ceramah kesedaran. Ceramah kesedaran perlu dianjurkan dengan lebih kerap bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahayanya pencemaran air. Pihak sekolah dan guru-guru juga boleh menganjurkan ceramah kesedaran di peringkat sekolah untuk memberi pendedahan awal kepada murid-murid tentang kepentingan menjaga kebersihan air. Sebagai kesimpulan, pencemaran air berlaku kerana kesilapan manusia, maka kitalah yang perlu membetulkannya semula. Setiap individu mempunyai tanggungjawab sosial dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Marilah kita bersama-sama mengembeling tenaga dan berusaha menjaga sumber air kita untuk kesejahteraan bersama. Sekian dahulu perkongsian Cikgu Lin pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.